Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazrin Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Cendekiawan Perancang Bahasa Tamadun Alam Melayu dan Persuratan Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian menerima Anugerah Tokoh Guru Suluh Budiman Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI 2023. Bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu mendapat anugerah berkenaan pada Majlis Sambutan Hari Guru dan Majlis Hari Raya Aidilfitri UPSI yang berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah di Tanjung Malim, Perak. Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS berhasrat membentuk kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di Kalimantan pada tahun ini seiring dengan rancangan perpindahan Ibu Negara Indonesia ke Nusantara di wilayah tersebut. Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, langkah itu sejajar dengan komitmen berterusan universiti berkenaan untuk melonjakkan keberadaannya dalam barisan institusi terulung di Borneo. Berucap pada Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2023 di Kota Samarahan, Sarawak, beliau juga berkata pihak UNIMAS juga komited untuk terus mendukung inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 Kerajaan Sarawak serta konsep Malaysia Madani Kerajaan Persekutuan. Umat Islam di Malaysia di Palawa menyertai kempen Korban di Bumi Ambiak 2023 yang bakal dilaksanakan di Palestin, Syria, Lebanon dan Yaman. Kempen bertemakan kongsi kegembiraan ringankan beban yang digerakkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Aman Palestin itu menyasarkan penyertaan sebanyak 8 juta ringgit yang akan dapat memberi manfaat kepada hampir 800,000 umat Islam di negara-negara tersebut selain komuniti Palestin yang berada di Malaysia dan Indonesia. Mengulas selanjut, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Barat Awang Sufian Awang Piut berkata menerusi kempen itu yang akan diadakan sehingga bulan Julai tahun ini, pihak Aman Palestin akan menggerakkan misi kemanusiaan ke negara terbabit bagi mengagikan daging korban yang disumbangkan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama National Tinkering Challenge NTC 2023 kembali lagi dengan cabaran baharu yang bermatlamat untuk mencipta solusi komuniti perpandukan matlamat pembangunan mampan SDG dengan tema Lestari untuk Kehidupan Sejagat. Hadiah menarik menanti anda. Untuk mendaftar, sila layari www.psn.gov.my/NTC. Pendaftaran adalah percuma. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul Masa. Pada 5 Februari 2010, Perhimpunan Intelektual Dr. Yusof Qadrawi pertama kali diadakan selama 7 hari di Doha, Qatar. Perhimpunan ini merupakan anjuran Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan dipengerusikan oleh Profesor Dr. Yusof Qaradawi. Tujuan perhimpunan ini dilaksanakan adalah untuk mendalami pendekatan kesederhanaan dalam Islam melalui siri wacana dan intellectual discourse. Selain itu, ia membincangkan isu-isu semasa umat Islam bersama Profesor Dr. Yusof Qaradawi dan para ulama seluruh dunia. Perhimpunan ini dapat mengukuhkan lagi strategi dakwah Islamiah dan teras pengajian Islam berasaskan pendekatan kesederhanaan melalui pertemuan dan perbincangan sesama delegasi dalam memperkasakan jati diri umat Islam di seluruh dunia. Sesungguhnya, perhimpunan ini mampu mengeratkan hubungan duhala dan kerjasama antarabangsa dalam pengurusan hal ehwal Islam dalam kalangan para ulama Islam seluruh negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma Allahumma
Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami, hindarilah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Dukungan Allah kepada baginda dengan mukjizat-mukjizat yang unggul, bukti-bukti kenabian yang jelas, dan perikeluaran baginda sallallahu alaihi wasallam yang nyata itu telah disaksikan oleh mereka yang hidup sezaman dengannya dan dilihat oleh mata yang telah menemuinya. Kesemua itu lalu telah diketahui ilmunya dengan yakin oleh mereka yang datang selepas zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, hinggalah pengetahuan tentang hakikat kebenaran dan cahayanya telah sampai dan melimpah ruah kepada kita sekalian. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang merupakan khadam kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bi musrajan jama fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril alaihi salam abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allah minhu qal farfadda araqa." Mafhumnya, ketika malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dibawakanlah ke hadapannya tunggangan burak yang lengkap berpelana dengan tali kekangnya. Lalu menggeleparlah ia hingga susah mau ditunggangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam pun menegurnya dengan berkata, "Apakah terhadap baginda Muhammad engkau melakukan ini? Sesungguhnya tiada siapa penunggangmu yang terlebih mulia kepada Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam." Apabila mendengarkan perkataan itu, seganlah burak hingga berkucuran peluh darinya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara and Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas and Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Informia Islami.
Dalami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kembali bersama teman-teman kan saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 ini. Apa khabar untuk anda? Moga hari ini kita nak teruskan lagi buat yang baik-baik insya-Allah dan teruskan ceria, bahagia, tenang-tenang saja kan apa yang kita buat, dan itulah sebenarnya kekuatan kita, dan nak teruskan lagi kekuatan itu sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dibekalkan lagi semangat yang berkobar-kobar kan. Bila buat kerja tu lagilah kita perlukan fokus, kita nak perlukan lagi itqan, adanya ketekunan di situ insya-Allah. Nah, kita bersiaran untuk edisi hari ini, hari Khamis 18 Mei 2023 bersamaan juga dengan 27 Syawal 1444 Hijriah. Kalau hari Khamis ini juga kita nak sama-sama lagi dengarkan rancangan yang dah pun kita siap sedia untuk edisi hari ini. Seperti mana jam 10.15 pagi ni insya-Allah kita akan hayati rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, anda boleh sama-sama tonton di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 sebab dalam rancangan Tahsinul Ibadah ni banyak yang kita nak bawa sesi soal jawab kan, kita nak bertanya-tanya dengan tetamu kita itu nanti, dan anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di situ. Okey, dan jom kita nak beribu dahulu. Di awal ni kita nak bersama-sama dengan lagu dari dendangan penyampai Radio IKIM yang bertajuk Menggamit Rindu. Sama-sama kita hayati dan moga dapat beri manfaat dalam lirik-lirik dan juga mesej lagu ini. Okey, kekal di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sebuah kenangan menatap wajah-wajah yang ditinggal pergi. Rindu itu terlubuk hati, terlalu menghimpit. Masa yang telah berlalu tinggal dalam ingatan. Meniti masa terindah, saat yang paling ku rindu. Kau yang mengajarkan erti kehidupan. Walau jalan ku lalui tanpamu ada di sisi, namun kasih yang tercurah takkan luntur sampai mati. Walau jalan ku lalui rasa pudar tak berseri, namun kau tetap di hati ini. Ku layangkan sebuah kenangan menatap wajah-wajah yang ditinggal pergi. Kau tenang di negeri abadi. Walau jalan ku lalui terasa pudar tak berseri,
ikutilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan tiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jurulatih laris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni. Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Kunjungi gerai Telaga Biru di Dewan 3, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Hadiah berupa dinar emas menanti anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hasad suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ribtah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ribtah. Ribtah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih ada soalan pertanyaan boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp konti 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen YouTube dan juga Facebook IKIM. Okey. Dan untuk itu terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun ada di konti studio kita, mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah dapat sampai ke studio IKIM Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalau kita lihat di bulan puasa baru ni kan Ustaz, kita bersiaran Ustaz berada di Jordan kan, di tempat-tempat negara-negara. Macam mana Ustaz kalau pergi ke sana, banyak juga kan yang kita melihat suasananya kan Ustaz. Kalau berpuasa tu Ustaz di sana mungkin ada kelainan kan Ustaz? Alhamdulillah. Okay. Musim agak panas sikit. Adalah kan cuaca-cuacanya yang tersendiri. Baik Ustaz, sebelum kita nak memulakan program kita hari ini, sebab hari ini kita akan terus buka kitab kita, iaitu Intisari Matan Al-Zubat, yang mana ada sahabat pendengar kita yang ada kitab ini. Kita boleh sama-sama guna, pakai dan kita rujuk. Hingga saya tunjuk dekat dalam Facebook kita, dekat YouTube kita ni, yang dekat dalam video ni yang tengah tonton. Kita boleh sama-sama buka kitab ini sebab kita nak bincang berkaitan tajuk kita. Nak teruskan lagi sesi kedua, jual beli dalam Islam. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak buka sikit mukadimah Ustaz, persediaan hati jiwa kita Ustaz, sebelum kita nak mendengarkan perkongsian selanjutnya. Silakan Ustaz di awal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Syafiq Sama Ustaz. selaku penerbit Ustaz, betul. rancangan Tahsinul Ibadah Ya. dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila sesuatu itu merupakan keperluan keperluan umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuk memperolehinya, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan cara untuk mendapatkannya. Contoh yang diberikan adalah udara. Udara merupakan keperluan am bagi semua manusia. Binatang-binatang memerlukan udara. Oleh kerana ia merupakan keperluan am, akses untuk mendapatkan udara dimudahkan semudah-mudahnya. Sehingga kita ini bernafas tanpa perlu kita berniat melakukannya. Dimudahkan daripada segi fizikal kita. Daripada segi kewujudan udara itu merata-rata. Kerana apa? Kerana ia merupakan keperluan am. Di dunia. Apakah keperluan am bagi seorang manusia di akhirat? Keperluan am bagi manusia di akhirat adalah dia memperolehi keampunan. Manusia semuanya melakukan dosa. Mereka sangat perlu cara-cara, laluan-laluan yang dengannya mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pelbagaikan kaedah-kaedah, cara-cara, laluan-laluan supaya dengannya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk seseorang itu memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan, sangat mudah. Apabila satu orang memberi sedekah, seorang isteri dia telah bersedekah harta suaminya dengan izin suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada ketika itu ada 3 orang dapat pahala. 3 orang. Pemilik harta, penjaga harta, dan yang menyerahkan harta itu kepada orang yang memerlukannya. Isteri dapat pahala kerana dia yang menyerahkan harta itu kepada orang yang memerlukannya, walaupun bukan harta miliknya. Suami mendapat pahala kerana dia mengizinkan harta miliknya itu disedekahkan. Tukang gaji, orang gaji, security, penjaga yang bertanggungjawab menjaga harta itu mendapat pahala kerana dia memastikan keselamatan harta tersebut. Daripada satu benda, 3 orang boleh dapat pahala. Begitu luasnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, selagi kita bernyawa, selagi kita bernafas, buatlah apa sahaja. Carilah apa sahaja peluang supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah apa sahaja. Dedahkanlah diri kepada sebarang keadaan yang menyebabkan kita memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fid dahri nafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu di setiap masa, di setiap keadaan, di setiap zaman ada hembusan-hembusan rahmatnya.
Maka wahai sekalian umatku, hendaklah kamu dedahkan diri untuk dapat hembusan itu. Jangan jauhkan diri daripada hembusan itu. Dekatkan diri. Cari peluang-peluang yang mana kita berada dalam circle, dalam environment yang dengannya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, insyaAllah Ustaz. Semoga rahmat Allah itu akan terus melebar luas lagi dalam kehidupan kita. Dalam aspeknya, asbabnya juga kita buat yang baik-baik itu supaya Allah dapat turunkan yang baik-baik kepada kita, insyaAllah. Okay? Dan sekarang kita sedang bersiaran langsung seperti biasa di YouTube juga di Facebook IKIM. Kita nak teruskan lagi Ustaz untuk tajuk kita, jual beli dalam Islam. Ustaz, silakan untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر. Maksud dari kata-kata ini, pada barangan yang suci lagi boleh dimanfaatkan dan mampu diserahkan, dimiliki oleh penjualnya serta dapat dilihat barangnya. Setelah kita mempelajari sebahagian daripada rukun jual beli, iaitu ijab dan qabul, dalam rangkap syair sebelum ini, sekarang pengarang akan menjelaskan rukun jual beli di bawah tajuk ma'qud alaih. Ma'qud alaih bermaksud objek, sesuatu yang menjadi subjek jual beli, sama ada ia berbentuk mabi'. Mabi' ini maksudnya barang yang kita jual, barang yang kita jual. Yang kedua, thaman. Thaman maksudnya bayarannya. Apakah syarat-syarat bagi barang jualan? Apakah syarat-syarat bagi bayaran akad jual beli? Disenaraikan di dalam bait syair yang telah kita bacakan tadi. Kata pengarang, fi tahirin, pada sesuatu yang suci. Maksudnya, hanya saja jual beli itu sah pada sesuatu yang suci. Kalau sesuatu itu najis, najis yang macam mana? Najis yang bagaimana tidak sah dijual beli. Sesuatu yang najis secara zatnya, memang zatnya itu najis, ataupun sesuatu yang bernajis. Sesuatu yang najis dan sesuatu yang bernajis. Apa beza najis dan bernajis? Najis ini adalah sesuatu yang zatnya itu najis. Bernajis adalah sesuatu yang suci, zatnya suci, terkena najis. Itu yang dimaksudkan dengan bernajis, dalam bahasa Arabnya mutanajis. Sesuatu yang najis segi zatnya, ataupun sesuatu yang bernajis yang tidak boleh dibasuh, yang tiada jalan untuk menyucikannya semula, tidak sah untuk dijual beli. Tidak sah untuk berlaku padanya muawadah, pertukaran. Kita bagi najis ataupun orang itu bagi najis, kita serahkan kepadanya duit, kita serahkan kepadanya harta. Contohnya apa? Contohnya arak. Arak adalah sesuatu yang najis. Contohnya khinzir. Khinzir adalah sesuatu yang najis. Contoh yang lain, maitah, bangkai. Bangkai adalah sesuatu yang najis. Tidak sah untuk berjual beli. Sebabnya apa? Alasannya begini. Bila jual beli berlaku, apakah yang sedang berlaku? Iaitu sedang berlaku pertukaran. A bagi najis, B bagi duit. Ataupun B bagi najis, A bagi duit. Najis itu diimbalkan, pertukaran untuk harganya adalah duit, ataupun adalah sesuatu yang bernilai harta. Ulama memahami begini. Najis adalah sesuatu yang tak ada nilai. Bukanlah harta pun. Najis tidak layak dipanggil harta. Dalam istilah fiqah,
Najis ini digelar ataupun diistilahkan padanya ikhtisas. Seumpamanya orang yang dia membelanjakan hartanya untuk mendapatkan najis adalah seumpama orang yang telah membuang hartanya secara sia-sia. Sedangkan Nabi SAW melarang daripada idha'atul mal. Apa maksud idha'atul mal? Menyia-nyiakan harta. Sandaran bagi syarat ini adalah sepotong hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Ada riwayat yang lain innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir. Sesungguhnya Nabi larang, Nabi tak benarkan bayaran untuk mendapatkan anjing. Tak boleh. Iaitu kamu menghasilkan pendapatan dengan menjual anjing. Nabi larang. Anjing adalah najis. Nabi SAW telah bersabda sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli arak, jual beli bangkai, jual beli khinzir. Daripada hadis ini, ulama Syafi'i yang utamanya adalah Al-Imam Syafi'i telah memahami sebarang jenis najis tidak boleh dijual beli secara qiyas. Secara qiyas. Mengapakah Nabi larang daripada menjual khinzir? Kerana dia najis. Ilahnya najis. Mengapa Nabi larang daripada menjual arak? Kerana arak najis. Melarang daripada menjual anjing. Kerana anjing najis, maka telah diambil secara pukal melalui qiyas. Apapun yang kalau dia najis, tidak boleh dijual beli. Sama ada dia najis ataupun dia adalah sesuatu yang mutanajis. Sesuatu yang mutanajis. Kemudian kata pengarang muntafa'in bihi. Muntafa'in bihi. Yang boleh diambil manfaat. Sesuatu yang tak ada manfaat, tak sah kita jadikan barang jualan. Sesuatu yang tiada manfaat, tidak sah dijadikan barang jualan. Kerana apa maksud orang beli sesuatu? Apa maksud dia belanjakan duitnya? Dia membelanjakan duitnya untuk mendapat manfaat daripada barang yang dia beli. Kalau duit itu dibelanjakan untuk mendapatkan sesuatu yang tak ada manfaat, sama macam kes tadi, iaitu dia dikira menyia-nyiakan harta. Nabi larang daripada seseorang itu idha'atul mal. Idha'atul mal ni menyia-nyiakan harta. Kamu belanjakan harta untuk dapatkan benda yang tiada manfaat, itu dikira idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta itu tidak dibenarkan oleh syarak. Apa maksud sesuatu itu ada manfaat? Apa maksudnya? Ada dua. Manfaat ini sama ada ia mempunyai manfaat daripada segi fizikalnya. Memang fizikalnya adalah sesuatu yang boleh diambil manfaat. Yang kedua, manfaat itu diiktiraf oleh agama. Tak cukup hanya semata-mata benda itu ada manfaatnya, tak cukup. Syarat yang kedua adalah manfaat yang ingin diambil daripada benda itu adalah manfaat yang diiktiraf oleh agama. Secara ringkasnya, hissan wa syar'an. Hendaklah sesuatu yang nak dijadikan sebagai barang jualan boleh dimanfaati daripada segi fizikalnya dan diiktiraf oleh syarak. Kita ambil contoh. Contoh arak lah, arak. Kalau kita tanya orang yang minum arak, dia kata ada manfaat. Antaranya bagi badan panas bila musim sejuk, ataupun menghilangkan stres. Dan Quran pun menyebut ada manfaat di dalam arak, tetapi mudaratnya lebih. So, adakah alasan ia adalah sesuatu yang saya dapat manfaat daripadanya cukup untuk menghalalkan jual beli sesuatu? Tidak. Tak cukup setakat itu. Adakah manfaat itu diiktiraf oleh syarak? Okey, kita ambil contoh. Adakah boleh menjual binatang yang masih kecil? Contohnya anak lembu.
Anak lembu ni untuk dapatkan susu pun tak boleh. Untuk ditunggang pun tak boleh. Untuk digunakan untuk tenggala pun tak boleh. Atau ambil contoh yang lain. Jual beli anak keldai. Dalam kitab selalu diberi contoh jual beli anak keldai. Keldai tidak boleh dimakan. Kalau anaknya tidak boleh digunakan untuk mengangkat barang. Sekarang ini anak keldai itu tak ada apa-apa manfaat. Kalau anak lembu boleh lagi sembelih. Walaupun tak boleh diambil susunya. Walaupun tak boleh digunakan sebagai pengangkutan. Anak keldai. Maka sebab itu ulama menyatakan manfaat yang dimaksudkan sama ada ia boleh dimanfaati sekarang ataupun akan datang. Iaitu bila dia besar nanti boleh digunakan sebagai pengangkutan dan kenderaan. Maka pada ketika itu walaupun sekarang ini tak ada manfaat, apabila dia membesar boleh diambil manfaat daripadanya, itu pun diambil kira. Contoh yang tak ada manfaat yang diberikan oleh ulama, contohnya membeli sebutir beras. Sebutir je. Sebiji. Mungkin sekali imbas kita kata, beras benda yang halal. Kecil je kan kalau Halal. ya. Mengapa dalam kitab menyatakan tidak sah jual beli sebutir beras sebagai contoh? Kerana beras ni kalau dia sebutir atau 2 butir, tidak ada sebarang manfaatnya. Maka nampak tak? Tak cukup hanya barang itu halal. Hendaklah barang itu ada manfaatnya. Contoh lagi yang tidak dibenarkan dijual beli, iaitu sebarang serangga yang tidak ada manfaatnya. Hasyarat ataupun binatang-binatang yang langsung tak ada manfaat daripadanya. Apakah contoh manfaat daripada binatang? Manfaat yang paling utama, binatang itu boleh dimakan. Boleh jual beli binatang yang boleh dimakan. Binatang itu boleh dijadikan sebagai pengangkutan. Maka boleh jual beli binatang yang boleh dijadikan kenderaan walaupun ia tidak boleh dimakan. Binatang itu dimanfaatkan bulunya. Maka boleh. Binatang itu dimanfaatkan kulitnya. Boleh tak? Dia beli buaya. Dia beli buaya untuk dapatkan kulitnya. Maka untuk membuat barangan kulit tidak boleh. Disebut oleh ulama tidak boleh membunuh binatang untuk mendapatkan kulitnya. Jadi binatang yang tak boleh dibunuh untuk semata-mata mendapat kulitnya adalah binatang yang tak boleh dimakan. Kalau contohnya satu orang tu dia sembelih kambing untuk dapatkan kulit kambing, tapi daging kambing itu tetap boleh dimakan. Adapun binatang yang tak boleh dimakan, dibunuh semata-mata untuk mendapatkan kulitnya, maka tidak dibenarkan oleh syarak. Apalagi manfaat daripada binatang untuk menikmati kecomelannya ataupun untuk uns. Dalam kitab menggunakan perkataan uns untuk menikmati warnanya. Kucing-kucing. Seperti kucing. Jadi ia menjawab soalan, adakah boleh menjual kucing? Jawapannya, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan boleh berjual beli kucing. Dan adapun hadis yang zahirnya menunjukkan tak boleh menjual kucing, ditanggung maknanya atas kucing hutan. Ditanggung maknanya atas kucing hutan, bukanlah kucing yang dijadikan sebagai binatang peliharaan yang Nabi sifatkan kucing ini, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing ni binatang jinak yang dia sentiasa keluar masuk, yang dia sentiasa ada di sekeliling kamu. Maka binatang itu adalah binatang yang mesra dengan manusia. Maka boleh kita jual beli kucing. Apa manfaatnya? Kucing tak boleh dimakan. Kucing tak boleh dijadikan binatang tunggangan. Tetapi kucing boleh al-uns bi launihi, al-uns bi sya'rihi, untuk mendapat manfaat daripada melihat bulunya, kecomelannya, dan maka sah untuk berjual beli kucing. Okey.
Baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ni untuk bincang-bincangkan lagi bagaimana apa yang kita boleh lihat dari sudut jual beli dalam Islam ini. InsyaAllah kita rasa mungkin perkara itu biasa kot kan, tapi serupanya ada syariat yang telah pun ditetapkan dalam proses jual beli di situ. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami, saya Syafiq Saleh masih temakan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media juga di Facebook IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan sekarang ke talian WhatsApp konti kita 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di YouTube juga di Facebook IKIM. Kita bincang tajuk kita hari ini, jual beli dalam Islam. Nak teruskan lagi Ustaz untuk sambungannya. Silakan Ustaz. Syarat mabik yang pertama yang telah kita bacakan tadi, suci. Syarat mabik. Mabik ni objek jualan. Yang kedua, ada manfaatnya. Manfaat daripada segi fizikal dan manfaat daripada segi pengiktirafan agama dan syarak. Apakah maksud pengiktirafan agama? Iaitu ia halal dijual daripada segi syarak. Kalau sesuatu itu hukumnya haram digunakan, contohnya
cawan emas. Cawan emas boleh diambil manfaat, letak air, boleh minum. Adakah boleh menjual cawan emas ataupun perkakas yang dibuat daripada perak? Perkakas bukan perhiasan, daripada emas dan perak, tidak dibenarkan oleh syarak, walaupun ada manfaatnya, tidak sah berjual beli. Itu yang dimaksudkan, ada manfaatnya daripada segi fizikal dan ada manfaatnya daripada segi syarak. Dan yang ketiga, qudira taslimuhu, maqdur ala taslimihi. Syarat jual beli bagi objek jual beli ataupun bayaran bagi sesuatu jualan, hendaklah maqdur ala taslimihi, boleh diserahkan. Maka kalau menjual sesuatu yang penjual itu tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli, maka tidak sah. Mengapa tidak sah? Kerana ada unsur gharar. Ada unsur apa? Ada unsur gharar. Gharar itu ditafsirkan sebagai ketidakkepastian. Ataupun gharar itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang risikonya lagi besar daripada tiada risiko. Contoh, sesuatu yang tak boleh diserahkan, menjual burung yang sedang terbang di udara, ataupun menjual ikan di dalam air. Dia ada belut ikan dalam kolam besar, ada seekor ikan. Kemudian dia telah deal dengan satu orang, ikan aku yang dalam kolam ni aku jual kepada kamu. Jadi ikan di dalam kolam yang besar. Kalau ikan dalam akuarium, maka sah dijual beli kerana mudah saja untuk diserahkan kepada pembeli. Tetapi aku ada ikan, aku lepaskan dalam sungai. Kau pernah tengokkan dulu ikan tu? Ikan tu lah nak jual. Adakah boleh dijual? Tak boleh. Kerana bagaimana dia nak dapatkan ikan itu dan serahkan kepada mushtari, kepada penjual. Maka tidak sah menjual sesuatu yang penjual tak boleh nak serahkan. Ataupun contoh yang lain, ada harta dia yang telah berada di tangan orang lain. Dia ada harta yang telah dirampas. Contoh, hartanya telah dirampas. Mungkin dirampas oleh custom, ataupun dirampas kerana melanggar sesuatu peraturan di dalam gudang. Maka dia telah jual harta dia yang dalam gudang, di dalam tahanan itu, kepada seseorang. Maka hukumnya tidak sah. Kerana ketika pembeli membayarnya, pembeli tidak boleh nak dapatkan barang yang yang telah dibelinya itu. Ataupun contoh yang lain, dia ada harta, yang harta itu berada di sebuah negara, dan negara itu telah dikawal ataupun berada dalam peperangan, dan untuk dapatkan harta itu tak mungkin. Bukan tak mungkin, taklah sampai tahap mustahil, tetapi dia payah. Sebab negara itu sekarang berada di dalam pergolakan, peperangan. Dan untuk nak keluarkan harta itu daripada negara tersebut adalah perkara yang tak mampu dilakukan oleh penjual. Maka pada ketika itu tidak sah untuk menjualnya. Dan daripada contoh-contoh yang telah saya berikan, kita boleh fahami apa jua jenis barang yang tidak boleh dan tidak mampu diserahkan oleh bai', oleh penjual, maka dia tidak boleh menjualnya. Kerana apa? Kerana maksud daripada jual beli adalah pembeli mahu mendapat manfaat daripada barang yang dia beli. Dia keluarkan duit dan dia ingin memperolehi barang yang dia beli tersebut untuk dia mendapat manfaat daripadanya. Maka kalaulah barang yang dia beli itu dia tak boleh dapat, maka ia menjadi seolah-olahnya, bukan seolah-olahnya, sebenarnya bayaran itu sebelah pihak je. Sebelah pihak sahaja yang serah, sebelah pihak lagi tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau pembeli itu dia boleh dapatkan barang tu, dia ada kemampuan untuk dapatkan barang tu. Saya selalu memberi contoh barang dia itu telah dirampas oleh orang jahat.
oleh gangster lah kita kata, oleh mafia misalnya. Dan barang dia itu dia telah jual kepada satu orang yang mafia juga. Maksudnya orang ni lagi besar daripada yang merampas itu. Yang dia boleh dapatkan, dia boleh dapatkan barang tersebut daripada orang yang merampas tadi, maka hukumnya boleh. Kerana poin dia adalah mendapat manfaat, boleh diserahkan. Sebab itu kalau menjual ikan di dalam air yang luas tidak sah, menjual burung yang terbang tidak sah, menjual hamba yang lari, dia ada hamba tu lari tak tahu pergi mana, ataupun menjual kereta yang hilang, ataupun menjual tanah yang sedang berada di satu tempat yang tak boleh nak diserahkan kepada pembeli. Status tak okey lagi ya. Tak okey. Penyerahan itu sukar. Maka tidak sah untuk dijual beli kerana ia bertentangan ataupun ia mencabuli objektif daripada sesebuah akad jual beli itu dimeterai dan disempurnakan. Baik, Ustaz. Bolehkah kita teruskan, Ustaz, dengan sesi soal jawab, Ustaz? InsyaAllah. Baik, terus kita nak ambil soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011-29004004. Masya Allah, Ustaz. Banyak kita dapat soalan yang sama ni. Hampir 3 ke 4 soalan yang bertanya berkaitan dengan bagaimana pula dengan membeli atau membeli dan jual baja najis haiwan seperti najis lembu, najis ayam untuk dijadikan baja, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i, apapun najis tidak boleh ditukar ganti dengan akad jual beli. Tidak boleh ditukar ganti dengan akad jual beli, dan saya telah menyatakan alasannya daripada hadis Nabi SAW dan diambil secara qiyas, dan hikmahnya, iaitu hikmahnya adalah tidak boleh ditukar antara harta dan bukan harta. Duit, emas, perak, dirham, dinar adalah harta. Najis tidaklah harta. Ia dipanggil ikhtisas, bukan mal. Mal dalam bahasa Arab harta. Dan najis tidak layak untuk dipanggil harta, hanya dipanggil ikhtisas. Maka berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i, maka tidak sah untuk berjual beli. Persoalannya yang berbangkit, secara meluas, sebahagian najis binatang itu digunakan untuk baja. Tidak digunakan untuk baja seperti contoh-contoh yang diberikan dalam soalan yang diutarakan. Najis kambing, najis lembu, dan kalau di negara seperti India, mereka menggunakan najis lembu untuk dibuat kayu api, dibuat arang, dibuat bahan pembakar, dikeringkan, dibulat-bulatkan macam doh, dikeringkan, kemudian digunakan sebagai bahan pembakar. Maka ada beberapa solusi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah bagaimana kita nak dapatkan baja ini, kerana baja ini memang dijual, dan kita tak mampu untuk mendapatkannya sendiri. Iaitu di bandar ni nak kutip tahi lembu memang tak ada lah, ataupun nak mengutip tahi kambing kita tak jumpa. Yang ada yang sudah siap, tahi ayam yang sudah siap di packing dan dijual. Maka yang pertama, solusinya adalah menggunakan yang disebut sebagai raf'ul yad ataupun tanazul 'anil ikhtisas. Tanazul 'anil ikhtisas. Ketika kita mendapatkannya itu, kita tidak menggunakan sirah. Kita tidak menggunakan lafaz aku beli baja ini,
ataupun aku jual baja ini. Tidak menggunakan sirah itu, tetapi sirah ataupun lafaz yang digunakan rafa'tu yadi. Ini kalau dalam bahasa Arab. Rafa'tu yadi an hadha. Aku melepaskan barang ini kepada kamu. Lepaskan barang ini kepada kamu. Dan yang menyerahkan duit itu, dia memberi duit itu kepada orang yang melepaskan tahi ayamnya kepada dia. Maka kalau dia menggunakan sirah rafa'tu yadi ataupun aku lepaskan, aku angkat tangan daripada barang ini, kita terjemahkan aku lepaskan barang ini kepada kamu, maka hukumnya boleh diambil manfaatnya kerana di sana tidak berlaku akad jual beli. Sama ada rafa'tu yadi au tanazaltu an hadha. Yang kedua adalah dengan bertaklid mazhab yang lain seperti mazhab al-Imam Abu Hanifah yang membataskan najis-najis seperti anjing, seperti darah, seperti khinzir, seperti bangkai sahaja yang tak boleh dijual beli. Yang selainnya masih lagi boleh dijual beli. Itu jawapan bagi soalan yang ditanya. Baik Ustaz. Okey, seterusnya di Facebook ada sahabat kita bertanya, Hajah Ramnah Haji Rahmat itu nama atau akaun beliau. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana pula penjualan benda-benda yang memudaratkan seperti mercun, bunga api, rokok, vape dan sebagainya yang boleh menimbulkan kerosakan pada manusia dan harta benda? Bagaimana langkah-langkah pencegahan dari berleluasa, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Silakan. Bila disebut langkah-langkah pencegahan, sudah tentulah ia bukanlah tugas dan kerja orang awam. Ia adalah tugas dan kerja pihak yang berkuasa. Bukan tugas dan kerja orang awam. Kalau orang awam yang dia boleh kawal adalah orang yang di bawah jagaannya. Orang yang di bawah jagaannya. Orang yang di bawah jagaannya itu anak dia. Orang yang di bawah jagaannya cucunya. Orang yang bersama dengan dia isteri dia. Ataupun orang yang dengar cakap dia. Adapun langkah-langkah penjagaan dan pencegahan yang bersifat umum, holistik, maka sudah tentulah itu bukan tugas orang awam, itu adalah tugas pihak yang berkuasa. Okey, satu lagi Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita beli aksesori atau alat ganti kereta yang bertujuan untuk mencantikkan kereta atau nak melajukan kenderaan kita? Ada yang beli exhaust untuk dapatkan bunyi yang sedemikian yang tertentu, bunyi ada yang kuat, yang bising, yang slow lah Ustaz. Macam mana Ustaz dalam keadaan ini? Silakan. Ada sesuatu yang haram li zatihi dan ada sesuatu yang haram li ghairihi. Haram li zatihi itu maksudnya memang zat benda tu haram. Kita tak guna pun haram beli. Kita tak guna pun benda tu tak boleh. Contohnya dia beli khinzir tak makan. Tak boleh. Sebab zatnya tu sini adalah haram. Ada perkara yang dia jadi haram kalau kita guna pada benda yang haram. Kalau kita guna pada perkara yang tak haram, dia jadi haram. Dalam fiqh ini dipanggil sesuatu yang ada dua mata, dua jihah. Boleh digunakan pada keadaan yang haram dan boleh digunakan pada keadaan yang halal. Contohnya pisau. Contoh yang diberikan pisau. Pisau ini boleh digunakan untuk meraih syurga, boleh digunakan untuk masuk dalam api neraka. Sejahat-jahat perbuatan boleh digunakan pisau. Sebaik-baik perbuatan pun memberi orang makan, boleh digunakan pisau. Maka kalau barang yang macam tu, tidak bolehlah dijadikan alasan tak boleh jual pisau. Sebab takut nanti orang gunakan pada perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Begitulah juga masalah membeli aksesori alat ganti kereta untuk tujuan cantik. Cantik dibenarkan oleh syarak. Berhias-hias